Itu hebatnya orang Islam. Tapi sekarang tak. Kalau kita tengok apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin ataupun di Gaza sekarang, kita boleh tengoklah benda yang berlaku. Orang-orang Arab, mereka tak dapat nak mengadakan satu persepakatan antara mereka. Walaupun sebenarnya kalau dia pakat sama dia, tak payah serang pun Israel. Dia pakat ludah secara berjemaah. Banjir dah Israel tu. Dia ramai. Dia keliling tepi tu, 1, 2, 3. Pui. Banjir Israel. Punyalah Arab ramai. Begitulah. Buih saja. Tak kuat. Sebab itu antara perkara yang kita nak dapatkan balik penghormatan dan pengiktirafan daripada lawan dan kawan adalah mesti kuat jati diri kita. Jati diri Islam. Jati diri Islam ni ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Yang Berhormat Senator Haji Hussein bin Ismail, pengurusi Masjid Tebakang, yang saya raikan juga Encik Zaki bin Deraman, pengurusi JPKK Kampung Tebakang, para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Kampung Tebakang Marang, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, seluruh keluarga besar Tebakang, anak-anak kita belaka, moga sekaliannya sejahtera dalam melimpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini. Setelah kali terakhir kita bersua muka kira-kira 553 hari yang lalu, iaitu hari Khamis 5 hari bulan Mei tahun 2022. Maknanya dah setahun 6 bulan 4 hari. Saya ingat tuan-tuan pun dah lupa program itu, iaitu sempena himpunan raya Keluarga Kampung Tebakang 2.0. InsyaAllah pada malam ini kita saling bertatap muka dan saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu kembalikan jati diri ummah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk ini begitu menarik sekali. Apa sebab? Kerana kita guna istilah jati diri. Bijaknya orang tua-tua dulu dalam mencari ayat dan perkataan, dia gunakan istilah jati diri. Jati ni pokok jati. Dalam dunia ni, kayu ni ada banyak jenis kayu. Ada kayu merbau, kayu nyatuh, kayu cengal, kayu balau, kayu kempas, macam-macam lagi. Tapi banyak-banyak kayu tak ada hak boleh lawan kayu jati. Apa sebab? Kerana kayu jati ni kayu kerah. Dia kayu yang bernilai tinggi.
tidak mudah patah, dan kayu yang paling diminati di seluruh dunia. Bukan orang Melayu je kenal jati. Apa sebenarnya yang membuatkan kayu jati ni kuat, yang boleh menjadikan dia tahan lama? Sebab kayu jati ni dia ada minyak semula jadi. Minyak inilah yang menyebabkan kayu jati ni jadi solid. Minyak ni dia akan beri perlindungan kepada kayu jati. Minyak ini akan menjadikan kayu jati tahan pada perubahan cuaca dan menyebabkan dia kalis air. Minyak ini yang menyebabkan dia ni tidak mudah reput seperti kayu-kayu yang lain. Disebabkan dia ni tahan, maka dia digunakan dalam banyak perkara. Kayu jati ni dia terkena juga perubahan cuaca. Dia boleh berubah dari segi warna. Dia akan pudar juga dari masa ke semasa, tapi dari segi kekuatannya tetap sama. Dek kerana minyak ni tadi. Sebab itulah kayu jati ni orang buat atau orang guna untuk buat dok di pelabuhan, atau orang gunakan untuk buat kayu untuk rel kereta api, ataupun orang buat jambatan, orang buat kapal laut, misal kapal perang. Orang menggunakan kayu jati sebab dia ni begitu kukuh sekali. Secara teknikalnya, kayu jati ni dia memiliki kelas kekuatan 1 dan juga ketahanan kelas 1. Sangat kuat sehingga kan anai-anai pun tak berani dekat dengan kayu jati. Maka sebab itu orang tu ambil perkataan jati diri, kuat. Namun walaupun kayu jati ni keras dan juga kuat, tapi dia adalah antara kayu hak mudah pula nak dipotong, mudah nak dikerjakan, sehingga kan pengukir dan pembuat perabot suka buat ukiran pada kayu jati. Apa falsafahnya kita nak jadi seperti kayu jati? Kuat pendiriannya, tapi mudah pula menerima nasihat yang boleh mendatangkan kebaikan-kebaikan. Sebab itu dalam bahasa mudah, jati diri ini adalah identiti. Maka bagi kita penduduk di Tebakang ini, orang Tebakang, anak-anak kita belaka, kita yang paling utama nak kena ada jati diri Islam. Dalam sejarah kalau kita tengok, Nabi SAW adalah seorang insan yang sangat jaga identiti dia. Nabi ni tuan-tuan sekalian, dia paling tak suka kita jadi bangsa meniru. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia serupa kaum itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau tuan-tuan kaji sejarah, Nabi kita ni banyak syariat sekarang dibuat kerana dia tak ambuh tiru agama lain. Banyak. Kita ambil contoh hak paling jelas sekali, ingat lagi atau tidak, pertukaran arah kiblat. Apa sebab kiblat tukar daripada Baitul Maqdis ke Mekah? Apa sebab? Allah rekodkan dalam Quran benda tu sebenarnya daripada Nabi asalnya, dalam hati dia sendiri. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' fala yuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sesungguhnya, kata Allah, aku selalu melihat kamu wahai Muhammad, mukamu menadah ke arah langit, maka kami akan palingkan wajahmu, fala yuwalliyannaka, aku akan palingkan wajahmu ke arah kiblat baru, yang mana kiblat itu kiblatan tardaha, kiblat yang tardaha. Tardah ni perkataan redha. Redha ni suka. Rupanya Nabi dalam hati perut dia, dia lebih suka kalau kiblat itu jangan di Al-Aqsa tapi pindah ke Mekah. Kenapa Mekah? Kerana Mekah tu kampung dia. Hati dia sayang kampung dia, tapi dia tak minta. Tapi jauh di sudut hati,
Kalaulah boleh tukar kiblat di Mekah, aku orang Mekah, biarlah Mekah, seolah begitu. Kiblatan tardaha, kiblat yang kamu sukai, maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Okeylah Muhammad, pusingkan kepalamu, pandanglah ke Masjidil Haram. Di surah Al-Baqarah ayat 144. Nabi pun gembira, tidak lagi berkongsi dengan orang-orang agama lain hak menghadap masjid yang sama. Macam sekarang kan, kalau tuan-tuan banyak dapat YouTube video, WhatsApp pasal-pasal Israel Palestin ni, memang masjid itu dikongsi 3 agama. Orang Yahudi dia ada tempat semayang dia dekat dinding, angguk kepala ngak gitu. Orang Kristian pun ada juga pikul salib apa semua. Bagi Nabi dia tak sedap. Kata malah nak kongsi-kongsi ni, nak cari kat lain. Itu Nabi, identiti dia jaga. Apa lagi bab yang Nabi sangat jaga jati diri Islam dia. Kalau bab puasa banyak. Contohnya, Nabi dapat tahu orang agama lain puasa juga rupanya. Orang Yahudi misalnya, Yahudi puasa 25 jam, lagi lama pada kita. Orang Hindu puasa juga. Orang Kristian pun ada puasa juga. Jadi Nabi duk kaji, dia puasa, kita puasa, tak boleh sama. Jadi macam mana nak tunjukkan kelainan? Masa buka dengan masa sahur. La yazalu dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra li'anna al-yahuda wal nasara yuakhiruna. Agama kita ni akan sentiasa menang selama mana puak-puak kita segerakan berbuka puasa. Apa sebab? Kerana orang Yahudi dengan Nasrani dia suka lambat berbuka puasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibn Hibban. Benda itu pun Nabi ambil kira, sebab nak nampakkan kita ni jangan sama dengan orang. Buka puasa cepat. Sebab orang Yahudi dengan Nasrani lewat buka, kadang pukul 8, pukul 9 malam. Kok sedia je? Tak, kita ikut masa dia. Sama juga Nabi suruh kita bersahur. Apa sebab? Bahkan didoakan keberkatan bagi orang sahur ni dalam hadis Muslim. Sebab orang agama lain puasanya tak ada sahur. Jadi Nabi kata umat aku mesti sahur, supaya kita jangan sama orang. Kita kena ada jati diri kita. Tuan-tuan ingat tak lagi peristiwa puasa Ashura? Ini antara yang masyhur juga. Ketika fasa terakhir menjelang wafat, Nabi telah bertekad untuk berbeza cara dengan orang Yahudi, ahli kitab, dalam bab mengamalkan puasa Ashura. Iaitu Ibnu Abbas menceritakan bahawa Nabi diberitahu hari Ashura ini adalah hari yang juga diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan juga Nasrani. Orang Yahudi mereka mengagungkan Ashura 10 Muharram kerana mereka bersyukur disebabkan mereka dimerdekakan pada zaman Nabi Musa AS. Ini cerita kita biasa dengar. Maka kata Nabi, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْشَاءَ تَعَالَى سُمْنَا يَوْمُ التَّاسِعِ قال فلم يأتي العام مقبل حتى توفي Rasulullah SAW. Bila Nabi tahu orang Yahudi pun puasa juga pada 10 Muharram, apa Nabi punya respon? Baik, tahun depan kita puasa juga 9 bulan. Jangan puasa 10 saja. Nanti kita sama dengan puak dia, nanti dia tuduh kita tiru dia. Jangan. Kita puasa 9. Supaya kita beza 9, 10. Maka di situlah ulama buatkan garis panduan. Puasa Ashura ini puasa yang kita lakukan pada yang terbaiknya adalah pada 9 dan 10. Yang paling bagus 9, 10, 11. Sehari sebelum, sehari selepas. Jangan puasa 10 saja, sebab nak membezakan kita dengan orang Yahudi. Jadi puasa Muharram, puasa Ashura 10 Muharram ada beberapa cara. Satu tadi, puasa 10 saja pun boleh, tak ada masalah. Puasa 9 dan 10 iaitu Nabi suruh dalam hadis. Yang afdal kata ulama, sehari sebelum, sehari selepas. 9, 10, 11.
Cara keempat, tak puasa. Tu pun tak apa juga. Tak puasa tak apa. Tentu ambil yang keempat tu pun okey juga. Tak puasa tak apa. Tak masalah. Benda tu bukan jadi satu masalah. Sebab itu para ulama mengatakan banyak hadis-hadis yang kalau kita kaji, kita boleh lihat prinsip Nabi yang tak suka tiru agama lain. Mesti ada jati diri sendiri. Sehingga kan ulama mengumpulkan hampir 30 hadis sahih berkenaan isu ini. Antaranya kalau kita boleh berkongsi sedikit sebanyak, larangan Nabi menggunakan serunai, trompet ataupun loceng untuk menyeru azan. Asalnya azan ni tak ada SOP. Tak reti nak buat macam mana. Macam mana nak panggil orang semayang? Ada sahabat kata, ya Rasul, kita pakai loceng lah. Kata Nabi, loceng buat apa? Super orang Kristian, dia kata. Ada kata, ya Rasul, pakai trompet lah. Pom-pom macam orang askar nak perang. Pom-pom-pom-pom-pom-pom. Kita buat lagu kita. Kata super Yahudi. Yahudi dia ada shofar dia ada trompet dia. Macam kalau sekarang banyak video bila perang Yahudi ni, banyak dia tiup trompet dia, shofar. Jadi Nabi kata kepada Bilal, Bilal, kum, bangun, panggil orang. Nak sebut apa? Sebutlah Allahu Akbar. Lepas tu orang yang boleh, panjanglah ceritanya. Artinya Nabi sangat teliti bab itu. Jangan tiru orang. Kita kena cara kita. Begitu juga larangan untuk kita semayang pada waktu matahari sedang terbit. Macam lepas subuh matahari tengah terbit ataupun matahari sedang terbenam, sebab ketika itu adalah waktu ibadahnya penyembah matahari. Nabi tak nak serupa. Ini hadis riwayat Muslim. Mereka elokkan. Lepas itu kita semayang lepas subuh, kita duduk saja, tak duduk semayang sunat apa semua, sehinggalah waktu syuruk, waktu duha dan seumpamanya. Sebelum mereka tak boleh, takut serupa. Begitu juga larangan Nabi menjadikan kubur orang soleh ataupun para anbiya, jangan jadikan dia tempat yang kita buat hari raya, ibadah dan macam-macam lagi. Tak dibenarkan, sebab benda itu sama dengan perbuatan Yahudi dan Nasrani. Itu hadis riwayat Muslim. Sebab kubur untuk ambil peringatan, bukan untuk dipestaporakan. Nabi tak benarkan. Begitu je Nabi larang untuk kita ini. Macam contoh kalau haji paling banyak lah. Nabi minta supaya jemaah bergerak daripada Muzdalifah ke Mina sebelum matahari terbit. Sahabat Iran, berapa pula ya Rasul? Sebab golongan musyrikin biasanya bergerak selepas terbit matahari melepasi puncak Subair dekat dengan Mekah. Ini hadis Muslim. Pergerakan haji tu pun Nabi pastikan jangan tiru orang. Dia tak boleh dengar orang kafir Quraisy mengatakan, tak ada idea tu. Tiru kita tu, tiru. Nabi tak mau dengar benda gitu. Dan ada satu lagi sunnah. Ini saya ingat jarang. Kalau nak ceritakan, hilang tajuk ceramah kita. Ada satu lagi sunnah. Nabi minta umatnya sekali-sekala semayanglah pakai khuf. Pakai khuf. Sebab orang Yahudi mereka semayang tak ada penutup. Tidak pakai khuf. Macam tuan-tuan kan mari kaki ayam lah ke semayang. Saya ingat tak pernah tuan-tuan mari masjid terbakar ni pakai khuf agaknya. Sekali-sekala pakai. Sekali-sekala. Untuk membezakan. Itu hadis Abu Daud. Lepas itu kalau tuan-tuan pergi Mekah, orang-orang hak soleh, orang warak, dia pakai khuf semayang. Dia tutup kaki. Sebab itu bagi kita, kalau pegawai masjid, kita nak pakai khuf panas. Khuf ni buat pada kulit. Jadi kita ganti dengan stocking. Baik itu orang alim kalau di Malaysia pergi masjid pakai stocking. Jadi kalau tuan-tuan apa ni nak ikut sunnah ni, khuf panas nak pakai stocking. Pastikan bukan stocking bola petan tadi ya. Balik molek main bola terus pergi masjid, jangan nyanyi makmum belakang nyanyi. Stocking khas lah, stocking khas semayang ada jual. Ada jual di pasaran. Kalau imam masjid daerah, masjid negeri, mungkin ni masjid Korea tak wajib sangatlah pegawai masjid pakai stocking. Kalau masjid kerajaan memang kena pakai stocking. Tutup. Sebab kadang kuku panjang, tapak tumit hitam dan macam-macam boleh pakai stocking. Dan Nabi memang suruh umat dia cari masa pakai khuf.
supaya mu beza dengan penganut agama lain. Penganut agama lain kan semayang di gereja, bukan gereja, di kuil kan, bukan tak pakai selipar apa semua. Biar kita ni lain sikit. Jadi inilah dia tuan-tuan sekalian, beberapa contoh bagaimana Nabi kita ini dia sangat cakna ambil berat tentang identiti. Itu sebab apabila umat Islam dia sudah tidak pentingkan lagi menjaga jati diri dia, tidak menjaga identiti dia. Orang dah tak boleh nak bezakan antara dia dengan misalnya orang agama lain, maka hilanglah dia punya kehaibahan dia. Kehebatan dia hilang. Orang Islam bila kehebatannya hilang, maka dia akan tidak lagi dihormati dan tidak lagi digeruni. Yang inilah orang tua-tua sebut, apa tanda burung perempat dalam semok mati tertindih. Apa tanda kiamat dekat? Orang Islam banyak tapi macam buih. Buih ni benda tak kuat. Banyak macam mana pun tidak digeruni. Ada satu hadis Nabi sebut, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Akan sampai masanya orang Islam nanti dia menghadapi satu keadaan di mana orang bukan Islam berkerumun, bekerjasama untuk nak menguasai kita. Sebagaimana orang hok sedang lapar menghadapi hidangan. Kita ni macam lauk. Orang duk kumun nak makan kita ni, berkumun orang. Ni kita sedang hadapi sekarang. Bila Nabi cerita begitu, sahabat bertanya, faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Ya Rasul, apa orang kumun kita begitu? Kita tak ramai ke masa itu sampai orang boleh kumun kita? Dok, kata Nabi, bal antum yauma idzin katsir. Dok, mu masa tu ramai, walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Tapi walaupun kamu ramai, ramainya kamu seperti buih saja, kata Nabi. Tak kuat. Wala yanzi'anna Allahu min suduri uduwikum mahabbata minkum. Ketika itu Allah akan cabut daripada hati musuh-musuh kamu. Tak ada lagi gerun dah melihat muka kamu. Dulu orang Islam ni orang gerun. Dulu orang Islam ni orang gerun. Zaman Rasulullah, zaman selepas Rasulullah, orang gerun orang Islam. Faqala qailun ya Rasulullah, apa puncanya ketika itu? Wala yakzifanna Allah fi qulubikumul wahan. Kerana pada masa itu dalam hati kamu sudah ada satu penyakit namanya wahan. Sahabat tanya kepada dia, ya wahan ini ya Rasulullah? Jawab Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan ni adalah kamu ni cinta dunia dan takut mati. Hadis Abu Dawud. Wahan. Maka dalam hadis ni kata ulama menjadi suatu petunjuk kepada kita, orang yang tidak ada jati diri, dia takkan lagi digeruni pada masa itu. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, kalau kita tengok secara jujur, apa yang sedang terjadi sekarang ni kepada orang Islam, kita dikerumuni oleh orang-orang bukan Islam melihat kepada kita sekarang ini, maka kita yakin bahawa kita sekarang bukan lagi jadi bangsa yang digeruni. Dulu kita ni, kalau zaman Nabi, zaman para sahabat, Masya Allah, dia punya gerun pada kita, sehingga kan kalau kerajaan Turki Uthmaniyah dulu, dia boleh bagi kata dua ya kepada negara-negara bukan Islam. Khalifah Islam yang terakhir, dia boleh beri amaran. Kalau macam di Paris, Perancis pernah nak mengadakan teater menghina Nabi, dia boleh arahkan tutup, walaupun bukan negara dia pun. Orang tu pindah pergi ke London, dia boleh arahkan tutup. Itu hebatnya orang Islam. Tapi sekarang tak. Kalau kita tengok apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin ataupun di Gaza sekarang, kita boleh tengoklah benda yang berlaku.
Orang-orang Arab, mereka tak dapat nak mengadakan satu persepakatan antara mereka. Walaupun sebenarnya kalau dia pakat sama dia, tak payah serang pun Israel. Dia pakat ludah secara berjemaah, banjir dah Israel tu. Dia ramai. Dia keliling tepi tu, 1, 2, 3, pui, banjir Israel. Punyalah harap ramai. Begitulah, buih saja, tak kuat. Sebab itu antara perkara yang kita nak dapatkan balik penghormatan dan pengiktirafan daripada lawan dan kawan adalah mesti kuat jati diri kita. Jati diri Islam. Jati diri Islam ni ada banyak. Antaranya adalah kita menjaga syiar. Syiar ni, apa makna syiar? Secara harfiah, syiar ni maknanya tanda. Tanda yang dipasang untuk kita nak kenal sesuatu. Perkataan syiar ni ambil daripada perkataan syu'ur, maknanya rasa. Sebab syiar ini dibangunkan untuk orang merasa kebesaran Allah. Jadi benda tu kita kena ada. Syiar ni kata ulama, dia ada 3 perkara. Pertama sekali yang dikatakan syiar adalah tempat-tempat yang mulia. Contohnya masjid. Masjid syiar. Baik itu kalau kita masuk pergi negeri orang, kalau nak tahu negeri itu ada orang Islam ke tidak, yang kita cari adalah masjid. Sebab masjid ni dia tanda ada orang Islam. Jadi kalau kita checklist kampung kita, anak-beranak kita, kampung kita ada tak syiar namanya masjid? Ada. Ada? Okey. Kalau tak ada lagi, kena buat. Sebab itu jati diri kita, Islam. Kalau kita keluar negara, agak menyedihkanlah kalau seorang Islam dia pergi luar negara, dia tak cari masjid. Dia pergi ke London, dia sibuk shopping sana sini, masjid tak pergi. Dia pergi ke Amerika, dia pergi ke Australia, dia pergi ke mana-mana, pergi Korea, pergi ke Jepun, dia tak cari masjid. Rugi semualah. Itu kan syiar. Pergi Hong Kong, duduk hotel, subuh sembahyang masjid. Baik itu sekarang ni kita kena bawa budaya sembahyang di masjid bila bermusafir. Ada orang bila musafir Kuala Lumpur tak sembahyang masjid. Duduk di kampung sembahyang, musafir tak sembahyang. Bila tanya Pak Abu tak sembahyang, aku jamak. Dah subuh jamak ngapa? Aku dah gerak apa? Baru suruh bangun subuh, bukan pergi perang Israel. Sembahyang subuh je pun. Jadikan budaya. Ni cuti sekolah tak lama dah. Minggu depan ni cuti sekolah di Pak Bali. Anak cucu balik sembahyang subuh ke apa? Mu balik kampung tak sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Oh letih bawa balik KL. Letih apa? Highway lah ni. Bukan subuh zaman dulu ikut jalan jabur. Tak ada alasan. Syiar kita datang masjid. Suruh anak cucu datang masjid. Semayang cuti sekolah di Pak Bali ni, mayan subuh. Zuhur asar mungkin jamak apa kita tak campur lah. Kita pun sama. Pergi Kuantan, subuh mayan masjid. Setakat daripada hotel nak pergi ke masjid, Allah, gerak ada, tak ada alasan. Gerak ada, masjid sebelah hotel pun banyak. Kuala Lumpur sekarang ni masjid hotel banyak. Mesti syiar jaga, identiti. Apa lagi benda-benda syiar yang nak tempat yang syiar? Kaabah syiar lah, Kaabah. Safa, Marwah, Arafah, Masyairil Haram, tu semua adalah syiar. Macam kita suasana sekarang Palestin tu, Al-Aqsa syiar kita. Kita dekat di hati kita. Walaupun dalam dunia ni ada banyak penindasan umat Islam banyak, bukan di Palestin je. Tapi kenapa Palestin lebih dekat di hati kita? Di India pun umat Islam ditindas. Tapi tak ada lah orang Malaysia boikot pun tak ada. Kita India, melantak lah India. Kashmir tu lebih teruk daripada Palestin sebenarnya. Sebab di Kashmir, dia punya tentera duduk dalam Kashmir. Macam di Palestin, tentera duduk luar. Jadi kita duduk dalam Palestin, dalam Gaza, boleh berlawan dengan orang luar. Di Kashmir, tentera tu duduk dalam. Satu tentera marking 7 orang. Tak boleh berjuang. Tak boleh nak berjuang. Special brand marking setiap orang. Tapi cerita ni tak keluar. Sebab mungkin dia tak dekat di hati kita. Umat Islam di China,
juga sedang ditindas. Etnik Uyghur, etnik Han dan macam-macam lagi. Tapi sebab China tu tak dekat di hati kita. Palestin ni dia dekat di hati kita. Sebab syiar kita di situ, Al-Aqsa, yang merupakan kiblat macam-macam lah. Kita selalu dengar dah ceramah tentang ini. Boleh juga syiar ni, kata ulama, merujuk kepada waktu. Contohnya bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, Muharram, Rejab. Kita orang Tebakang, saya ingat mulai hari ni kita dah kena semak kita lahir berapa hari bulan Islam. Supaya tidak nyusah korang nak tulis batu nisan esok, baru nak cari terhegeh-hegeh, baru nak tolak sana campur sini, cari Ustaz Falak sana, Falak telefon ke Kuzar, telefon balik cerak, nyusah korang. Masih hidup cari, senang nak buat batu nisan. Kalau boleh batu nisan pun buat dah, siap-siap tahu buah kata, senang. Jangan tulis haji, hajah, datuk, dating, tak payah, nama je. Oh, siap doktor, insinyur, tak payah, nama je. Syiar itu adalah identiti kita orang Islam. Bukan tak boleh sambut, tak boleh pegang kepada bulan November. Boleh, tak ada masalah. Tapi sebagai orang Islam, kita ada identiti kita, iaitu bulan Islam. Jadi kita nak guna seharian tu memang susah lah, sebab kiraan berbeza. Jadi kenangkanlah hari istimewa kita juga dalam tarikh Islam. Identiti kita. Anak-anak kita 5 orang contohnya. Setiap seorang ni kita dah ada rekod dah. Berapa hari bulan Islam lahir. Senang. Tulis rekod. Kita sendiri lahir bila. Esok mati senang je orang cari tarikh. Lahir kita kena cari sendiri. Benda sekarang zaman mudah dah. Pakai internet je. Pakai Google. Pakai AI boleh carilah berapa hari bulan. Siap hari, siap pukul berapa. Tapi kalau sambut hari jadi ikut bulan Islam, kita tua sikit lah. Umur kita akan tua sikit. Tak sama. Sambut hari jadi ikut Masihi ni muda sama. Tu tak kadang diri sama tu rasa muda sama. Ikut tarikh Islam, tua dah aku, tua dah aku. Boleh juga syiar ini menunjuk kepada amalan-amalan dalam agama. Contoh syiar apa dia? Simpan janggut, syiar. Kenapa simpan janggut syiar? Balik kepada takrif tadi, dia adalah tanda orang Islam. Tuan-tuan kalau pergi luar negara, nak tengok orang, nak bezakan antara Islam dan bukan Islam, kebiasaannya kita tengok janggut. Kebiasaannya, bukan kata asal janggut je Islam, tak. Sebab itulah Nabi tak benarkan kita buang janggut, tapi suruh buang misai. Apa sebab? Nak beza dengan Yahudi dan Nasrani. Orang bukan Islam jarang simpan janggut, buang misai, jarang. Dia kalau tak ada misai, ada janggut, Islam lah orang itu. Kebiasaannya gitu. Macam pergi India tuan-tuan, muka sama, kulit sama, hidung sama, cakap sama. Macam mana nak tahu di Islam atau tak Islam? Janggut tak ada misai, Islam. Kalau misai saja superhero tamil ada lah. Jenis misal tebal gitu kan. Biasa bukan Islam. Biasanya begitu. Biasa kalau janggut dengan misal sekali, tu masalah. Kristian, Yahudi lagi panjang misal janggut penuh apa sini. Jadi untuk nak beza tu, Nabi kata buang misal, tinggal janggut. Identiti. Sebab bila kita tengok orang Islam payah tuan-tuan, pernah jumpa Cina buang misal simpan janggut? Payah. Selalu jumpa India yang bukan Islam buang misal simpan janggut? Payah. Sebab Nabi tahu dah ini identiti kita. Jadi janggut syiar. Syiar. Yang tak mahu simpan tak apa. Ada orang tak mahu simpan janggut, tak ada masalah. Cuma kalau kita ustaz-ustaz ni, sayur gia ada janggut. Sayur gia bukan kata wajib. Sebab bagi setengah orang tua-tua di kampung, dia masih lagi membayangkan ustaz ni janggut lah. Kalau tak ada janggut, dia rasa macam Allah ni macam tak ada itu bagi dia. Bagi orang tua-tua, dia payah. Kalau orang tua-tua kampung ni, ustaz tak boleh pakai seluar, payah. Kata ustaz pakai seluar, tak betul. Ustaz jubah, kain plekat, ni baru ustaz. Okey. Sebab zaman dulu gitu, orang alim dulu
Serban tak tinggal, jubah tak tinggal. Mari dengan ustaz moden-moden ni kak, macam-macam naik motor besar pun ada. Tak boleh, zaman beza lah. Jadi untuk nak raih korang kampung, pakailah serban, pakai. Apa lagi syiar orang Islam? Piyah, syiar. Jadi kita pakai piyah ni syiar. Syiar. Pergi luar negara nak tahu kampung tu ramai orang Islam tak? Piyah Piyah. Songkok belum tentu. Songkok ni kalau pergi ke Jakarta ke Indonesia ke, sate babi pakai songkok. Sate babi. Dia sebab budaya. Piyah tak? Kau piyah ni identiti. Tapi jangan pakai piyah nampak rambut. Sebab dah serupa Yahudi. Nabi marah juga. Pakai piyah betul. Sebab orang Yahudi pun piyah ke? Tak kepala kita tak. Apa lagi syiar? Azan, syiar. Lepas tu saya minta pengurusi majlis. Waktu azan kita berhenti. Syiar kita. Sebab belum tentu umur kita panjang, jumpa azan yang satu lagi subuh esok. Dan inilah peluang kita boleh doa syafaat, minta syafaat Nabi. Allahumma rabba hazihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Siapa baca doa tu, kata Nabi, wajib dapat syafaat aku. Lepas tu saya kadang pelik, ada setengah masjid dek kerana ceramah perdana langgar azan. Dia kata kita tak azan sini ustaz, langgar je. Buat apa langgar? Rugi, berhenti-berhenti. Mana rugi? Dengar ceramah ke syafaat Nabi? Biarlah syafaat Nabi. Ustaz belum tentu bagi syafaat. Belum tentu. Azan berapa minit ya? Doa dapat syafaat. Jadi kita azan dulu. Azan ni syiar. Orang luar kalau datang sebuah tempat nak tahu ada orang Islam tak, dengar azan. Allahu Akbar. Ada orang Islam sini. Tuan-tuan kalau masuk hutan sesat dengar azan. Tak balik lari. Membunian ke apa kita tak tahu. Azan. Apa lagi syiar? Masjid kita ni azan. Apa ni adalah syiar. Sebab itu benda-benda begitu kata para ulama, syiar ini bagi seorang Muslim mesti diraikan dalam 3 bentuk. Pertama ihtifal, yang kedua iltizam, yang ketiga itmam. Ihtifal ini mesti diraikan secara terbuka, meriah. Jangan sembunyi-sembunyi, nyusuk-nyusuk, tak boleh. Syiar ni kena megah. Megah. Jangan macam seolah duduk di negara orang. Tak boleh. Kita kena nampakkan. Contohnya syiar sembelih korban. Sembelih korban tu syiar, tanda orang Islam. Sembelih korban mesti ihtifal, mesti dipertontonkan, ditunjukkan secara meriah. Baik tu kalau ada orang kata kita korban ni jangan buat terbuka sangat, boleh tak? Baru pula nak menjaga sensitiviti. Rakan-rakan kita hak sensitif, tengok lembu kena korban. Tak boleh. Korban ni dia kena meriah. Kalau sensitif kita hanya boleh minta maaf saja. Sebab tak boleh nak buat korban dalam bilik tuan rumah, tak boleh. Sembelih dalam rumah lah, baru pula sensitif. Menjaga keharmonian. Tak ada. Mesti terbuka. Tapi buat elok-elok lah. Buat elok-elok. Buat secara beradab. Tunjukkan Islam punya cara sembelihan. Pisau tajam, cepat, pantas, bersih. Bagus Islam. Orang akan minat pula pada agama. Yang kedua, syiar ni mesti iltizam, dilaksanakan secara committed. Dan yang ketiga mesti dilaksanakan secara itmam. Itmam ni sesempurna mungkin. Dapatkan buat secara sempurna mungkin. Banyak lagi saya nak terangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang akan berkumandang dalam tak sampai seminit daripada sekarang. Jadi kita berhenti dulu seketika. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah pada malam ini. Saya terlebih dahulu mohon izin pada jemaah untuk kita menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah bagi memberi peluang saya menghabiskan huraian pada malam ini. Berkenaan tentang jati diri ini, kita di awal tadi kita dah tengok bagaimana mustahaknya seorang Islam memiliki jati diri mereka. Persoalannya apa jati diri yang kita nak? Yang ini ada disebutkan dalam Quran surah Al-Fathu ayat 29.
Ayat ini memberi suatu penjelasan yang paling tuntas. Seorang Muslim itu apa benda kena ada pada diri dia. Apakah bunyi ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini memang utusan aku, jangan ragui, dialah utusan, wakil aku. Dan siapakah yang layak bersama dengan Muhammad ini? Walladzina ma'ahu. Pertama Tuhan sebut asyidda'u 'alal kuffar. Dia sangat tegah dengan orang bukan Islam. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Dia saling kasih mengasihi sesama sendiri. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Kamu sering melihat mereka itu tetap istiqamah beribadah, rukuk dan sujud. Yang keempat, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu sentiasa mengharapkan limpah kurniaan pahala daripada Allah, serta sentiasa mencari redha Allah. Dan yang kelima, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dan pada wajah mereka ada tanda ataupun kesan dek kerana banyaknya sujud. Daripada 5 ini saya tidak ulas semua. Salah satu yang disebutkan cirinya jati diri Islam ini yang nak kita bawakan ke kampung kita di Tebakang ini adalah ruhama'u bainahum, saling kasih mengasihi. Tuan-tuan sekalian, kita orang Tebakang, anak-anak kita belaka, kita semua saudara belaka sini. Kita ni semua seikat bak sirih, serumpun bak serai, dirapat kuat, diganding muafakat. Hendak belayar ke Teluk Betung sambil belayar labuhkan pukat. Bulat air kerana perbentung, bulat manusia kerana muafakat. Kita semua bagaikan au dengan tebing. Bukit sama didaki, lembah sama dituruni, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kalau mendapat sama laba, kehilangan pun sama berani. Gunung Tahan sama didaki, Sungai Terengganu sama direnang. Kalau kita bersatu hati, kerja hak susah jadi senang. Cuma sudah jadi adat sekampung, ada masa selisih faham. Kalaupun berkelahi, biarlah umpama cari-cari bulu ayam. Kata orang tua-tua, cari-cari bulu ayam samalah macam air dicincang takkan putus, pancung debu takkan berbekas. Maknanya perselisihan sesama keluarga itu akhirnya akan kembali berbaik semula. Biduk berlalu, kiambang bertaut. Mana yang keruh kita jernihkan, yang berbonggol kita ratakan, yang kesat kita amplaskan, yang menyalah kita betulkan, yang renggang kita rapatkan, yang sakit kita ubatkan. Terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang. Kita sama sekampung, jangan berseketa. Bukankah molek kita makan sehidang? Saya ingin mengajak seluruh anak beranak di Tebakang ini, ayo kita bersatu. Yang jauh kita dekatkan. Jadi suluh dalam gelita, jadi penyabar dalam murka, jadi benteng dusun dan kampung, jadi pagar teluk dan tanjung. Kalau hidup hendak selamat, Al-Quran dijunjung, dirikan solat. Kalau hidup hendak berkat, rezeki yang dapat bawa-bawa berzakat. Kalau hidup hendak bermatlamat, adat ditatang sepenuh minat. Kalau hidup hendak sejahtera, hukum ditegak, undang-undang dipelihara. Kalau hidup hendak terpuji, fitnah memfitnah hendaklah dijauhi. Kalau hidup hendak terpandang, arif bertindak, bijak memandang. Kalau hidup hendak dihormat, bersatu hati hiduplah muafakat. Duduk muafakat menjunjung adat,
duduk bersama berlapang dada, duduk berkawan bertenggang rasa. Kita merasa sedih bila melihat kebelakangan ini, kita anak beranak bukan di sinilah, tempat lain. Berlaku pula perselisihan antara saudara mara dengan adik-beradik. Isunya banyaklah, macam-macam benda kita kelahi. Kita sedih. Apa tanda burung perpat terbang rendah hingga di para? Apa tanda kiamat dekat? Orang kelahi di mana-mana. Apa tanda burung perpat terbang berarak saban senja? Apa tanda kiamat dekat? Sumpah seranah jadi biasa. Beriman di mulut tapi hati berlumut. Beriman di lidah tapi hati menyalah. Lidah bercabang, langkah menyilang. Cakap belecoh, perangai tak senonoh. Ke tengah memfitnah, ke tepi berdengki. Ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menista. Duduk mengutuk, tegak memengkak. Berbudi mencaci, bersedekah mencerca. Bertaring, tengking menengking. Berkuku, seteru berseteru. Berpangkat, umpat mengumpat. Berhata, kata mengata. Berduit, cubik mencubik. Sama keluarga, laga melaga. Sama kawan, makan memakan. Sama sahabat, sebat menyebat. Sama bangsa, paksa memaksa. Sama sedusun, pulun memulun. Sama sekampung, hasung menghasung. Sama sedesa, cerca mencerca. Sama senegeri, iri mengiri. 3 hari tak habis nak baca perpecahan demi perpecahan. Leni pula kita dilanda hempasan ombak pemecah perpaduan dalam bentuk baru. Dulu kita kelahi kerana warna bendera. Hak ni suka warna merah, hak ni suka warna pink, hak ni suka warna ni, macam-macam. Kita kelahi antara kopiah dengan songkok, mana lebih afdal, mana paling cepat masuk surga, piah ke songkok. Kita kelahi hanya beza simbol sajalah. Ada orang suka roket, ada orang suka mata lebam, macam-macam lah. Kita berpecah kerana fikrah. Tapi hari tu kita kelahi pula isu vaksin. Vaksin kelahi juga. Vaksin pun kelahi. Ni ulama sejati. Berapa pula? Sebab tegas tak nak vaksin, tak boleh vaksin. Ni ulama surga, masuk surga. Tegas dengan vaksin. Tu ulama ahli neraka belaka. Yang ulama su. Berapa pula? Beria kempen orang suruh vaksin. Ulama neraka belaka. Ni ustaz ulama sejati. Berapa pula? Sebab cocok 2 dos. Bagus. Ini ulama taat ulil amri. Tu ulama suk dok cetong. Berapa pula? Tak boleh vaksin. Macam-macam. Vaksin pun jadi kelahi. WhatsApp group anak beranak kelahi pasal vaksin. Hak geng vaksin gelak ke geng tak vaksin? Sebab tak boleh pergi Mekah apa semua. Hak geng tak vaksin gelak pula ke geng vaksin, pada muka Mas Sejahtera berlumut gitu, tak ada guna dah Mas Sejahtera. Dulu masjid kelahi dengan jemaah. Jemaah tak boleh masuk. Anak beranak juga. Time tak boleh masuk, tak boleh masuk. 50 orang je SOP. Kelahi. Lepas tu buat pula peraturan. Hanya ada 2 dos dia boleh masuk. 2 dos. Nak masuk, rela cek dulu. Cek handphone. Mas Sejahtera. Satu kerja pula dah nak pergi cek semua. Tapi saya dipaham. Saya dulu masjid negeri, saya jadi imam. Masjid Pahang tak ambil keputusan, tak setuju dengan keputusan itu. Kita tak kira siapa. 1 dos pun kita terima, 2 dos pun kita terima, jadi jemaah kita. Tak ada dos pun boleh datang, overdose pun boleh datang, tak ada masalah. Kalau tak overdose buat batuk apa datang, tak ada masalah. Sebab kita tak minat nak asing-asing ke orang ni ikut. Kita tak nak apatit lah. Kita marah ke Israel, bagi-bagikan Palestin, orang ni. Kita pun bagi, tak betul cara gitu. Ini agama kan. Tapi itu faham, saya tidak nak merendahkan negeri yang melaksanakan peraturan itu. Jadi bila kita tengok perkelahian ini, kalau kita tidak tampil untuk nak membetulkan anak-anak kita belaka ini, kita khawatir kita akan menghadapi nasib benang habis kain tak jadi, jarum patah baju tak siap. Allah sabung menang sorak kampung tergadai.
kerana sundak kopiah tembuk, kerana lenggang baju koyak. Akhirnya kalah jadi abu, menang jadi arang. Hak ni kita payah. Tak berbaloi tuan-tuan, kita kelahi anak beranak. Dalam WhatsApp group kelahi kerana politik, kelahi kerana vaksin, kelahi kerana isu boykot. Hak ni suka burger, hak ni tak suka burger. Kelahi lah, la ilaha illallah. Sampai peringkat tak puas hati, jom kita berdebat, mau kita berlawan berdebat. Jangan. Kita orang Islam ni, berdebat ni tinggalkan. Berdebat ni biar orang politik yang berdebat. Kita orang kampung jangan berdebat. Apa sebab? Berdebat ni tidak menjurus kepada keharmonian, mesti kelahi. Orang politik dia profesional, dia tak ada masalah. Dia kelahi, habis sesi tu kan, minum air sama, tak ada masalah. Dia profesional, tak sampai ke hati. Kita dok kelahi, marah. Kita jangan, kita kelahi, tengok orang politik kelahi, kita marah. Dia kelahi dalam parlimen, kita balik asah parang lah, serang. Kita panah. Dia dok, dia profesional. Duduk, bangun. Lepas tu dia minum air, cucuk rokok lagi sama sendiri. Pok. Ni agakkan saya tak tahulah rokok ke dok. Mana dia profesional. Berdebat ni biar orang profesional. Kita orang kampung jangan kelahi. Sebab itu Nabi jamin, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana mahiqqan. Saya jamin akan dapatkan surga, dibina sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan berdebat walaupun dia berada pada jalan yang benar, wa in kana mahiqqan, walaupun dia berada di pihak yang benar. Ini hadis riwayat Abu Daud dalam Sahih Sunan Abu Daud. Dia berada di pihak benar, tapi dia tak menyahut seruan untuk berdebat sebab dia fikir nak jaga silaturahim. Kalau dia menang sekalipun, namun di penyuduh harinya mata bertentangan, hati kedapatan, tak guna, tak berbaloi. Jadi dia tinggalkan berdebat kerana nak menjaga silaturahim. Sekarang ni kita kelahi anak beranak ni bukan politik sangat dah sekarang. Saya tengok benda-benda hak jadi ngarut kelahi. Hai bola, hai tu, hai ni. Tak mana sabar sungguhlah. Kelahi di masjid, kelahi juga. Patutnya masjid ni, cerita tempat lain ni, bukan sini. Masjid ni patutnya jadi tempat contoh. Orang luar, dia nak tengok mana lagi contoh hidup penyatuan dan silaturahim. Masjid lah. Sebab luar sana kelahi sama. Dia nak cari model tempat bersatu, masjid. Tapi sayang ada masjid, dialah hero bab perpecahan. Dia pula jadi contoh bab perpecahan, bukan contoh bab perpaduan. Imam satu kelahi dengan imam dua, ada kelahi. Makmum kelahi dengan tok imam, ada, tak selesai. Imam gangster, ni contoh, bukan sini, tempat lain. Imam gangster, orang tegur tak boleh. Dah tak boleh tegur, macam mana nak jadi imam kalau tak boleh tegur? Walaupun imam ni jangan tegur keras sangat, dia pun banyak kerja lain. Tapi jangan tak boleh terima teguran. Ada kes tu imam selok kain plekat, tunjuk punggung ke jemaah. Jadi kes boleh. Saya masa tu KPP masjid di Pahang, Jabatan Agama. Saya pernah jadi KPP masjid, Ketua Pengarah Bahagian Masjid. Kita jaga 600 masjid. Asal ada kes boleh, ibu pejabat akan dipanggil. Antara kes yang kita pernah handle, imam selok kain gitu, tak pakai seluar dalam rupanya untuk imam. Pergi kerja tak pakai sepeda, nyanyi suruh untuk imam. Dia sakit hati agaknya dengan makmum, banyak nak komplain tu. Dia selok kain. Sedaknya report polis. Jemaah tu report polis. OCPD pula hantar IO polis sing Bengali. Kenak sungguh hantarlah budak kita saja nak kena kan. Polis Bengali pakai serban besar pada Tok Imam. Ambil statement Tok Imam dengan makmum. Dia sekolah kalau Tok Imam. Ayo Tok Imam, pasal gaduh-gaduh tunjuk bontot. Padahal kan Imam. Imam backhand sangat. Imam satu kelahi dengan imam dua. Dah imam dua sakit hati. Imam satu hari Jumaat je mari tugas.
Hari lain ada je alasan tak mari bertugas. Bini mabuk lah, bini nak cek dah 2 bulan lah. Tiap-tiap tahun beranak. Mabuk, beranak, jaga anak, pergi klinik. Bila nak kerja je? Ni contoh bukan sini. Baik tu jangan ambil imam muda sangat. Beranak lama. Beranak tak ada masalah. Bini mabuk tu kita tak daya nak tunggu dia. Tuan, saya tak datang hari ni. Apa? Hari ni mabuk teruk, bawa pergi klinik. Mari mabuk, hari ni mabuk. Esok mabuk 3 bulan. Lepas tu esok bukan marah ke mengandung tu, tak, sibuk dia tu. Jadi imam 2 marah. Tanya hari Jumaat orang ramai masa tu dia bertugasnya. Hari lain aku lama marah, pelai. Berlaku satu kes, masjid buat 2 jemaah. Imam satu dia ada penyokong dia. Imam 2 pun dia ada penyokong dia juga. Bila imam satu bertugas, geng hak imam 2 tak boleh jadi makmum. Pakat duk ramai belakang tiang. Dengan imam 2 sekali. Tak boleh semayang sekali, main isyak. Habis je semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Qamat. Allahu akbar, Allahu akbar, buat sah baru. Cerita benar. Dia sebab sekarang kita dah ada undang-undang ketat. Satu masjid tak boleh buat 2 semayang. Tuan-tuan kata sekejap hari kita semayang isyak, main isya. Katalah mari jemaah lain buat semayang di belakang. Kesalahan besar. Boleh panggil FRU, tembok dengan air. Satu masjid tak boleh ada 2 imam dah sekarang. Kesalahan besar. Dalam mana-mana elemen negeri kita tak bagi, pecah habis masyarakat. Jadi satu. Jadi dia tak mau kena berigat dengan polis. Dia tunggu habis semayang, buat semayang kedua, kelahi lagi. Ada kes AJK backing, tak bagi jemaah baring, tak bagi macam-macam benda jemaah, macam duduk asrama rasa. Ni tak boleh duduk salah, benerak salah baring tau. Allah payah. Makmum salah parking. Sembuh dengan air. Bau habis motor sembuh. Apa cari AJK bengkeng sangat ni, benda masalahnya. Masjid kan rumah Allah. Anak-anak kita belaka sini. Kelahi makmum dengan AJK. Dia kalau isu pekoh pula, biasanya masjid ni kalau kita tengok dia kelahi pertama isu baca kunut. Macam sekarang ni majlis agama minta kita baca kunut nazilah. Kelahi ni mana baca kunut dak khabar. Aku baru sujud lalu, mana aku tahu nak kunut. Mu tanya orang taklimat, mu main telefon, mu tak tahu orang nak kunut. Kunut nazilah. Lepas tu bila dah reda sikit ni tak baca kunut nazilah, dia bising pula. Bapa tak ada kunut nazilah, tak baca dah. Marah pula tak baca, time baca dia marah. Time tak baca pun dia marah. Dia nak benda-bendanya. Kunut nazilah. Dia kunut nazilah ni bagus. Tapi jangan kunut subuh pula tinggal. Kunut subuh tak baca, sibuk kunut nazilah. Mari main subuh dulu. Hak dua kelahi benda. Solat sunat qabliyah maghrib kelahi. Sampai setengah masjid terpaksa buat signboard. Berapa minit lepas azan semayang. Berapa minit lepas azan terpaksa letak masa. Sebab ada jemaah habis azan maghrib semayang sunat. Lama pula. Tok imam jenis tak ada semayang sunat. Maghrib terus azan, terus qomat. Isyak ada qabliyah. Ada orang jenis dia kelahi, terpaksa buat statement di depan. Kita kelahi bab wirid berjemaah lepas sembahyang fardu. Masih ada lagi jemaah tak setuju dengan masjid buat begitu. Ataupun membaca surah Yasin malam Jumaat. Patut malam ni baca surah Yasin. Ada orang dia syadid, Yasin mesti Yasin, tak boleh tukar ke benda lain. Ni buat ceramah dia marah. Apa buat malam ni? Malam ni baca Yasin ni. Apa buat ceramah-ceramah? Baca Yasin. Daripada zaman dulu baca Yasin. Dia syadid. Ada orang ubah sikit. Okey, minggu ni Yasin, minggu depan baca Al-Kahfi. Bila baca Al-Kahfi dia tak boleh menerima perubahan. Ada orang dia kelahi tu lah. Dia suka kelahi. Ada hari itu isu baca Sayyidina dalam selawat, kelahi juga. Kan Tok Imam semayang bila tahiyat at-tahiyatul barakatus salawat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makmum dengar. Ada 3-4 orang makmum mufarakah. Bayangkan mufarakah.
hanya kerana dengar Tok Imam baca Sayyidina. Ni jadi kes boleh. Habis semayang, makmum dia boleh marah ke Tok Imam. Imam, ulang balik semayang. Batal semayang tadi. Imam pun pelik. Berapa pula batal semayang? Imam tambah Sayyidina dalam selawat. Haram. Mari mana pula haram? Nabi tak ajar. Nabi tak ajar celah mana pula? Ada Nabi ajar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam hadis Bukhari. Tak ada, dia sebut Allahumma salli ala Muhammad saja. Macam mana Tok Imam boleh tambah? Tok Imam pun jawab balik. Dia kata, awak orang muda, sabar. Saya panggil Sayyidina sebab saya tak tergamak nak panggil Nabi tu dengan nama. Saya sebut Sayyidina ni sebagai mengata dia tu tuan saya. Takkan orang tua pada kita nak panggil nama je. Tuan-tuan kalau dengan menteri besar ke, dengan yang berhormat ke, dengan Perdana Menteri ke, dengan Tuanku Sultan ke, tuan-tuan nak panggil nama je. Mana boleh panggil nama? Sebut gelaran dia. Tuanku Agung misalnya, nama Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'ina Billah. Kalau ikut nama sebenar Abdullah bin Ahmad Shah je. Tuan-tuan nak panggil dia Abdullah. Orang Sabah lain, gong, gambar gong, ambil gambar gong, tu lain. Dia orang kampung. Kita tak boleh, kita ada cara sebut nama. Kebah Duli Ramah Amli, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong, Maulana As-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Ini pemimpin kita. Bayangkan pula Nabi yang memimpin kita masuk surga. Jadi takkan saya tak boleh panggil Sayyidina. Saya bukan panggil Tan Sri, saya panggil Sayyidina. Apa masalah awak? Ustaz ni ingat jawab gitu, kemaslah hujah dia. Bodoh ni jawab balik. Ustaz, kalau nak hormat sangat Nabi, apa dalam azan tak hormat? Lepas ni hormatlah. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadun Rasulullah. Ustaz tu boleh jawab, akhirnya jawab kelahi. Jadi kes boleh kelahi. Harap benda-benda gini tak berlaku di tempat kita. Kita orang terbakar, anak-anak kita berlaku. Jangan kelahi yang melibatkan masjid. Jangan kelahi. Kita sama kita duduk sekampung ni, yang paling kita nak jaga silaturahim. Apatah lagi kita duduk di sini ni, orang terbakar ni, saya ingat kita ni semua saudara belaka. Semua saudara belaka. Sebab itu antara tanda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga saudara, wari-warah, menjaga silaturahim. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang iman pada Allah dan hari kiamat, nombor satu, kena muliakan tetamu. Antara tanda memuliakan tetamu adalah menerima tetamu itu dengan muka manis, menerima tetamu itu dengan penuh penghormatan. Dan antara tanda memuliakan tetamu adalah tidak bertanya bila tetamu tu nak balik. Jangan tanya. Ad-diyafah salasatu ayyam famakana wara'a zalika fahuwa sadaqatun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Tetamu mari kampung kita, bandar kita, rumah kita, 3 hari mesti layan, mesti dilayan tanpa bertanya bila nak balik. Hadis Bukhari Muslim. Baik itu, saya sendiri peribadi kadang kecil hati kau. Pergi kampung orang ceramah, kita mari jauh-jauh. Sampai-sampai soalan pertama hak dia tanya, bila balik Kuantan? La ilaha illallah, aku baru sampai. Tanya dah bila nak balik Kuantan. Makan dulu kau nak tanya pun la ilaha illallah. Aib. Tanya bila tetamu nak balik ni sebenarnya. Aib. Tuan-tuan kena ajar anak cucu. Orang mari jangan tanya bila nak balik. Dia sibuk nak tanya. Balik lalu malam ni. Apa susah lorak sangat semua orang nak. Gamak dah terbiasa begitu ya. Terbiasa. Jangan tanya tetamu bila nak balik. 3 hari jangan ditanya bila dia nak balik. Lepas 3 hari baru tanya. Sebenarnya apa hajat datang sini? Baru tanya. Baik tu orang Arab, dia ada satu budaya. Tetamu ni ahlan wa sahlan. Awak datang rumah saya, ahlan, awak jadi keluarga saya. Ahli, keluarga saya. Wa sahlan, saya mudahkan urusan awak di rumah saya.
Orang Melayu tak. Orang mari rumah dia, kampung dia, ahlan wa sahlan wa jalan. Sibuk tanya bila nak balik. Ni mujur saya pesan. Kalau tidak lepas nikah, 5 orang tanya, balik lalu mana ni? Balik kau jalan mana? Kau atas, kau highway. La ilaha illallah. Susah hati sangat dia tanya bila kita nak balik. Jangan tanya. Sehari kalau tuan rumah, bila tetamu mari, time makan, kena makan. Kurang beradab kita. Kita jamu orang makan, kita tengok. Ada orang dia pegang alasan, saya meraihkan tamu. Bukan gitu cara raih. Raih ni makan sekali. Kenapa kena makan sekali? Orang dulu, kalau kita pergi ke rumah orang, kita jadi tetamu, kita makan. Tuan rumah tak makan. Yang akan berlega di kepala kita adalah, barangkali makanan ni ada racun. Sebab itu tuan rumah tak makan. Jadi kita dah ada sok dalam hati. Ni zaman dulu, zaman pendekar-pendekar dulu. Jadi lepas ni kalau ajak orang ke rumah, kita kena makan sekali. Janganlah lebih pada tetamu. Dia pula lebih lapar pada tetamu lagi. Jangan gitu. Meraihkan. Makan sekali. Makan sekali. Banyaklah lain tahunlah cerita bab adab tetamu ni. Tapi ciri orang beriman memuliakan tetamu. Ciri yang kedua kata Nabi orang beriman ini adalah mesti wasil, dia menyambung silaturahim. Dia ada beza tuan-tuan. Bila Nabi sebut fal yasil rahimahu, dia menyambung silaturahim. Maknanya dia menyambung hubungan dengan orang hak tak rapat atau tak suka ke dia. Macam kita sekarang, kalau dalam WhatsApp group, semua tu baik dengan kita. Jadi tiap-tiap pagi kita memang ucap salam subuh, salam tahajud, doa hari Rabu, doa hari Selasa, macam-macam. Itu dengan orang yang memang baik dah dengan kita. Yang Nabi masukkan fal yasil ini, kita sambung silaturahim dengan orang yang tak suka kita. Contoh kita duduk sekampung, contoh di Tebakang ini kita duduk sekampung, waris-waris belaka, anak-beranak belaka. Tapi mungkin adalah perselisihan antara orang tua kita. Biasa orang kampung ni dia kelahi bab harta pusaka je. Harta pusaka je. Lepas tu saya pesan pada tuan-tuan, kalau ada harta sekangkang kera tu, belanja je lah. Osahlah tinggal kau anak-anak buat jadi kelahi. Allah tak baloi lalu. Myvi je pun sebutir kelahi 3 beradik. Myvi je pun, bukan Mercedes. Jadi kereta tu sedekah je lah. Sementara hidup ni tuan-tuan sedekah je lah. Sedekah bagus, sedekah ke penceramah. Sebab penceramah dia memang banyak tempat dia nak pergi. Sedekah ke penceramah. Bukan saya lah penceramah di Terengganu lah. Bagi ke Mahat Tahfiz ke. Kalau berasa dah sesak dada, nak mati aku ni. Sedekah lah harta. Jangan bawa mati harta. Esok tinggal banyak harta, anak-anak kelahi. Saya kadang sedih tengok. Dulu dia adik-beradik rapat 5-6 orang. Bila abah meninggal, mak meninggal, jadi kelahi pasal harta. Harta pula tak banyak mana. Bukan tara-tara Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari pun hartanya. Kereta Myvi sebutir, rumah nak roboh dah sebutir, adalah tanah sepik tepi jalan sebutir, serantai. Tapi kelahi. Dia kerana adik-beradik tak ada masalah. Contoh kita adik-beradik, adik bonsu duduk dengan mak. Daripada ialah dia duduk jaga mak apa semua tak. Jadi bila mak meninggal, abah lama dah meninggal. Bila mak meninggal, rumah tu bagi ke adik lah. Kita dah duduk KL, dah duduk Kuala Terengganu ni, bagi. Sebab dia jaga mak. Tapi tak, isteri cocok, suami ni cocok, orang luar. Mana bagi ke adik dia duduk, api air mak bayar belakang. Kelahi pula. Suruh dia keluar pada rumah. Suruh keluar, kita tak duduk juga rumah tu. Dalam rumah buruk begitu. Ini contoh-contoh. Lepas itu tuan-tuan, mana ada rumah ke, ada harta ke, haibah cepat-cepat. Ini kena panggil orang pakar haibah harta lah. Bubuh penama selalu. Hadiah. Ini untuk anak sulung. Ini untuk anak nombor 2. Mati jangan bawa seposen pun tuan-tuan. Malaikat pun tak ada benda nak tanya. Settle masalah. Nak tanya apa harta tak ada langsung dia ni. Semua tukar nama belaka dah. Bagus mayat ni, cerdik dia. Sedekah, haibah. Tak payah tunggu nak paraik. Settle dulu dah. Settle dulu dah. Ini panjang pula ceritanya. Jadi kadang kita kelahi kerana faktor itu.
Jadi Nabi beritahu siapa fal yasil, dia sambung balik, ya inilah ciri umat aku yang hebat. Kita ni tuan-tuan, jaga waris-waris ni lebih diutamakan berbanding kita jaga orang miskin. Siapa yang cakap begini ni? Allah Ta'ala. Dalam Quran lebih daripada 6 ayat suruh jaga puak gabuk kita dulu. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ini ayat khatib baca dalam khutbah. Dan bertakwalah kepada Allah. Jagalah hubungan silaturahim, kerana Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat pertama. Ayat yang lain, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Ini juga ayat yang khatib baca tiap-tiap minggu. Sesungguhnya Allah suruh kamu buat berlaku adil dan ihsan dan memberi bantuan wa ita'i dzil qurba. Nombor 1 Tuhan sebut, bantulah kaum kerabat. Saudara mara dulu. Contoh lain, wa atizal qurba haqqan wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira. Wa atizal qurba, bantulah kaum kerabatmu, kemudian pada orang miskin, kemudian kepada fisabilillah. Ini disebutkan dalam surah Isra ayat 26. Ulama melihat Allah letakkan tolong kerabat dulu, saudara mara dulu, sebelum tolong orang lain. Yatim, miskin, orang luar negara, tolong dulu. Mungkin ada orang pelik, bukankah kalau tolong saudara ni ustaz jadi kronisma? Kroni ni istilah barat, istilah Islam dak. Kita disuruh tolong saudara dulu. Ada pula orang kata, apa kalau tolong saudara, siapa nak tolong orang miskin? Siapa nak tolong anak yatim? Tuan-tuan sekalian, kalau semua orang jaga saudara dia, tak ada orang miskin. Percaya atau tidak? Kalau semua jaga saudara dia, tak ada orang miskin. Tak percaya? Tuan-tuan esok pergi bank. Depan bank ada orang minta sedekah. Tuan-tuan tu tanya dia, orang mana? Asal mana? Katalah dia kata, saya ni orang kampung sekian-sekian. Mana saudara awak? Takkanlah dia jadi begini tak ada saudara. Manusia ni bukannya dia keturunan buluh betung, lahir begitu je. Sepupu dia ada, anak saudara dia ada, pok saudara ada, ipar luai dia ada. Mana pergi semua? Nampak sangat dia tak campur orang. Baik tu orang tak tahu dia susah. Macam kata masjid, saya dulu jaga masjid. Kadang datang orang susah minta bantuan. Kita bukan tak boleh tolong, kita ada tolong, tapi kita pun ada qaryah kita juga. Qaryah ni maknanya anak qaryah kita. Kita lebih bertanggungjawab pada anak qaryah kita sebab anak-anak kita belaka. Tapi kadang orang luar mari, minta duit bantuan sikit, benda masalah. Nak beritahu kat jaga kat gad, nak beli gas tak ada, nak masuk, minta IC apa kita nak tahu. Tengok ni alamat dia di qaryah satu lagi. Kita pun telefon pengurusi masjid sana. Utama haji nak tanya, ni ada anak qaryah seorang ni, rumah gini. Ada masalah sampai cross border ni. Kita bukan tak boleh bagi, nak tahu je. Dia tu masa bagilah ustaz. Baru pula dia minta gas kan? Minta gas, ada jual apa tu kan. Kita orang 10 tong nak bagi ke dia. Jenis tak campur orang. Maknanya kalau semua orang jaga, kita duduk sekampung, anak beranak kita, insya-Allah tak ada orang susah. Tak ada orang susah. Masalah kita sekarang ni waris sendiri kita tak jaga. Kita sibuk nak jaga orang. Nak tolong Palestin silakan, tapi hak ni di kampung kita kena utama dulu. Hak dah sedekah Palestin tu bagus. Bagus, tak ada masalah. Tapi jangan sampai rumah sepupu sepapat kita sengit dah, tak betul. Orang yang tak jaga silaturahim, Nabi tak mengaku umat dan takkan masuk surga. Cuma masalah sekarang, kita ni selalu fahamkan silaturahim ni macam grup WhatsApp kawan-kawan sekolah. Tu bukan silaturahim. Silaturahim ni saudara mara. Jangan salah guna.
Macam kita grup alumni sekolah Sulaiman, itu alumni, bukan silaturahim. Silaturahim ni saudara mara. Alumni, grup WhatsApp, reunion kawan sekampung hok bukan saudara, itu bukan silaturahim. Orang sekarang ni jadi terbalik. Dengan kawan-kawan jaga sangat, saudara mara tak jaga. Mak orang dia jaga, mak sendiri jarang balik. Kawan-kawan dia punya mak jaga sangat. Mak angkat sana, mak angkat sini. Mak sini dia terangkat dari rumah, tak cara lagi. Dia sibuk mak angkat dia. Kalau grup WhatsApp kawan-kawan meriah, oh dia lah paling pelawak je. Buat cerita, buat kelakar. Grup adik-beradik senyap, tak pernah respon. Jawab salam pun tak. Mak doa hari-hari dalam tu. Salam subuh anak anda sekalian, tak jawab. Tengok grup selagi, dia badut nombor 1. Awak dengan orang baik, adik-beradik tak tegur. Oh dengar ada orang sakit kat mana-mana, bukan saudara pun pergi. Mak saudara tak ziarah. Mak saudara hak tak batal semayang, dia tak ziarah. Dia sibuk ziarah mak saudara orang hak batal semayang. Tak betul. WhatsApp group kawan-kawan ada 20, semua dia tak left. Jaga sangat kawan-kawan. Tapi WhatsApp group saudara mara duduk sekampung waris-waris belaka, seminggu 3 kali left. Left lama. Kita jaga hubungan luar lebih pada kerabat waris. Tak betul. Sebab tu silaturahim ni daripada 2 perkataan. Silah warrahim. Silah maknanya menyambung. Rahim ni rahimul mar'ah, ai baiti mambati waladaha wa wa'ahu minhu. Kata ulama, rahim ni rahim wanita, tempat janin berkembang. Artinya silah ar-rahim, kita jaga hubungan dengan kerabat satu rahim, saudara mara. Kita ni keluarga kerabat ni ada jenis keluarga kerabat bukan rahim. Ini sepersusuan. Dia bukan rahim tapi tak batal semayang juga. Dia ada kaum kerabat yang bukan rahim. Contohnya apa lagi? Musaharah, mak mentua dan sebagainya. Musaharah. Tapi tuan-tuan ingat, mak mentua dengan mak saudara, siapa lagi kita kena jaga? Mak saudara. Sebab apa? Mak mentua ni kedudukannya takkan boleh lawan mak saudara. Mak saudara ni kata Nabi, al-khalatu bimanzilati ummi. Mak saudara setara dengan makmu. Lepas tu kita dengan mak saudara boleh bersalam. Mak saudara kita boleh bersalam. Adik-beradik mak kita, adik-beradik ayah kita, salam mak kita tu. Tuan-tuan sekalian, ada satu riwayat, ada orang dia tak cara ke mak saudara. Dia lupa mak saudara ni macam mak dia. Sibuk dengan mak mentua ni bukan kata jangan hormat mak mentua dah. Mak mentua ni tetap mak mertua. Mak mentua ni boleh ganti baru. Tuan-tuan kalau nikah selagi dapat mak mentua baru 2.0 namanya. Mak mentua boleh ganti baru, boleh recon, boleh interchange, boleh. Tapi mak saudara itulah dunia akhirat. Adik-beradik mak kita tak ada dah ganti. Caralah ke mak saudara. Ada satu riwayat Abu Hurairah, satu hari dia mengajar, dia bawa hadis, siapa yang dalam majlis ilmu aku ini hak memutuskan tali silaturahim dengan saudara mara, minta tolong bangun keluar pada masjid, minta kerjasama. Semua orang pandang. Tiba ada satu budak muda bangun, dia pun keluar pada masjid. Abu Hurairah tengok dia keluar, sambung mengaji. Budak ni rupanya dia kelahi dengan mak saudara dia. Dah bertahun-tahun tak borak. Pasal harta pusaka lah. Mak sama mak gaduh, mak adik-beradik gaduh, anak-anak jadi mangsa lah, sepupu-sepupu lah. Jadi kelahi. Jadi dia pun lama tak bercakap dengan mak saudara dia, beberapa tahun lah. Bila dia dengar Abu Hurairah halau, dia keluar, dia pergi cari mak saudara dia. Dia pergi rumah mak saudara dia. Mak saudara dia terkejut. Mak saudara pun backing juga. Mula-mula nak minta settle hari ni kosong-kosong boleh tak? Buat apa? Kena halau. Tadi saya nak mengaji, Abu Hurairah kata siapa hak kelahi-kelahi dengan saudara mara kena selesai dulu lah, baru boleh pergi kelas dia. Mak saudara dia pelik. Buat apa jadi gitu? Mau kita tanya Abu Hurairah, buat apa dia cakap gitu? Anak saudara ni pergi jumpa Abu Hurairah.
Abu Hurairah kata begini, saya pernah dengar Nabi menyebut, la tanzilu rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Takkan turun rahmat dalam satu majlis kalau dalam majlis itu ada seorang yang memutuskan silaturahim. Hadis Muslim. Majlis kita pun malam ni sepatutnya ada rahmat, majlis ilmu. Tapi rahmat tertahan kalau ada di kalangan kita malam ini sedang kelahi dengan saudara sendiri. Kalau kelahi, sebab itu, tapi saya takkan nak halau tuan-tuan pula, kadang tinggal seorang je rupa kelahi belaka, jadi susah pula kan. Tak boleh gitu pula. Jadi faham-faham sendiri. Lepas ni kadang mana hak dah left group, mesej ke admin, invite balik lah, masuk balik. Jangan kelahi. Saudara mara tak boleh kelahi. Kita ni kena jaga susunan kita mak, ayah ke atas kita kena jaga. Bapa, ibu, mak, ayah dan adik-beradik. Itu kita kena jaga. Mana adik-beradik mak kita, ini jangan kelahi. Pak saudara, mak saudara. Tuan-tuan kena jaga sungguh. Ni diorang ni salang kita cium tangan ni. Walaupun tuan-tuan datuk ke apa, pak saudara kita tu salang cium tangan. Tangan. Kalau pak saudara hak baik, cium lagi sampai siku. Puk dapat RM50. Dah tua-tua pun dapat duit lagi. Suka pak saudara kaya. Kemudian siapa nak jaga? Atuk, toki kita dengan tok kita. Mana ayah kepada mak ayah kita. Tok kita lah kena jaga. Kemudian siapa? Moyang kita. Moyang ni bapa kepada toki kita. Moyang, atas lagi cakawari, atas lagi cilawagi, atas lagi. Kalau kita hak ke bawah pula, anak, cucu, cicit, piuk, piak, cicut, miak, miuk, oneng, sampai paling bawah. Ni tak dan kita lah. Baik itu orang Arab, walaupun titik salasilah bertemu pada datuk ketujuh, tetap jaga hubungan asalkan sama marga dia panggil. Katalah dia Said kan, ada Al-Al kan, Al-Aidrus, Al-Yahya, dia ada marga dia. Katalah dia ni toki dulu kahwin 4 ni dapat anak ni. Jadi dia bertemu pada datuk yang ketujuh, semua Al-Aidrus contoh, tapi lapis lain. Tapi sebab sama Al-Aidrus, bila berjumpa macam saudara rapat betul. Masya-Allah, 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 masya-Allah. Dia tetap jaga. Tuan-tuan, Nabi kita dia tetap jaga salasilah dia sampai Nabi Ismail. Anak Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdul, dia boleh sebut nama moyang dia. Kita malam ni boleh sebut sampai nombor berapa moyang, lapik ke berapa. Kita kalah bak tu dengan Nabi. Nabi ni sangat jaga silaturahim. Dia kenal semua saudara dia. Sepupu aku siapa ni, anak saudara ni, mak ni, dia boleh atur semua. Nabi sangat jaga silaturahim. Bak ni umat dia tak dapat tiru. Sebab umat dia tak cara ke saudara, sibuk ke benda lain. Sibuk ke kawan, alumni sekolah, hak tu dia sibuk. Game motor dia nak pergi ride sampai sana sini. Betul ke rumah sengit dia Teluk Batik Perak. Mak saudara dia rumah sengit dia tak baiki lagi. Sibuk dengan mak orang. Ni contoh bukan sini. Contoh. Marilah kita jaga silaturahim. Pada orang muda, sementara ramai lagi orang tua-tua masih hidup ni, pergi menghadap, bawa buku, bawa pen, cari salah-silah. Supaya kita tahu kita ni bukan keturunan beranak tepi longkang. Kita ada moyang kita, orang bukan orang hebat belaka dulu cerita sini. Antara ada lagi orang tua-tua ni tanya, esok kita tak tahu keturunan. Boleh sebut nama sendiri, ayah tak okey, moyang tak boleh sebut. Nanti orang tanya, awak keturunan silah mana, jalur mana? Oh, tak tahu sekarang saya. Keturunan orang asli agaknya. Dah jadi keturunan orang asli pula dah. Dah, kita ada susu galuh. Macam mana nak tahu? Tanya orang tua-tua lah. Pak kenal tak toki saya? Oh, arwah toki mu kenal lah. Dia dulu cikgu gini. Oh, gini. Dia macam mana? Oh, dia toki mu dulu. Ayah, dia dapat cerita. Ayah dia dulu gini. Toki dia gini. Catik, rekodkan. Tanya ayah kita, mana kubur? Kita kadang maaf pergi ke kubur, tak tahu mana kubur moyang. Sebab tak direkodkan. Kabut tanya ayah kita. Kalau mentara ayah ada lah. Kalau ayah tak ada, batu nisan, baik tu orang kita bubuh batu nisan. Bukan tak bubuh batu sungai. Memang batu sungai tu okey lah, dia tak nak binaan. Tapi batu sungai ni tak ada tanda langsung. Sebab itu kita tak tahu kubur moyang kita. Tak ada tanda.
At least tahu, ni moyang ni, ni moyang Cilawagi apa semua ni. Kita buatlah tanda sikit. Nak buat signboard kan lebih sangat, buat sikit je lah tanda. Ni siapa nama dia, ni siapa nama dia. Ambil gambar, dokumenkan, bubuh dalam file. Kalau boleh di rumah, taruh benda tu whiteboard besar, salah silah. Beranak seorang masuk nama baru. Tapi biasa kalau anak cucu ni nama panjang-panjang, Mikael, Ibrahim, Israel, nama biskut Jerman, macam-macam nama. Habis kolom satu nama dia saja. Kena buat gitu tu nak. Dan saya ingat benda ni perlu jadi agenda kita. Ini jati diri kita. Sebab kita orang terbakar anak-anak kita belaka. Silah ni, silah ni, silah ni. Nabi SAW orang yang paling jaga silaturahim. Pernah Abu Sufyan dipanggil oleh Hercules. Hercules panggil dia. Maza ya'murukum? Muhammad ni apa disuruh kamu semua sebenarnya yang hebat sangat ni? Kata dia, Muhammad ni dia punya pesanan mudah je. A'budullah wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'akum wa ya'murna bis salati was-sidqi wal afaf was-sillah. Abu Sufyan bila orang tanya dia Muhammad ni macam mana orangnya, dia jawab 6 perkara je. Pertama, dia suruh kami sembah Allah, tinggalkan ajaran karut nenek moyang. Yang ketiga, jaga sembahyang. Yang keempat, jujur. Yang kelima, maafkan orang. Yang keenam, sambung hubungan silaturahim, saudara mara. Dia sangat kempen kami jaga saudara mara. Ingat tak Nabi mula-mula sampai ke Madinah, apa ucapan dasar dia pertama? Ya ayuhan nas, afshus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu an-nasu niyam. Pertama sekali saya bawakan salam, belanja orang makan, buat kenduri. Yang ketiga, jaga hubungan saudara mara, kata Nabi. Sambung balik. Dan semayang malam. Khadijah radhiyallahu anha, ketika Nabi baru balik terima wahyu, Nabi menggigil. Khadijah peluk Nabi. Kata Khadijah, kalla abshir fa wallahi ma yuhzikallahu abada. Wahai suamiku, jangan takut, Allah tak akan hina engkau. Apa sebab? Wallahi innaka latasila rahim. Engkau ni ya Rasul, orang yang sangat jaga silaturahim. Semua orang kenal Nabi jaga silaturahim. Jadi untuk malam ini, sebagai kesimpulan mudah, marilah kita seluruh anak beranak kita di Tebakang ini, jati diri yang kita kena ada adalah mari kita jaga silaturahim, jaga saudara mara kita. Buat satu salah silah besar. Saya ingat masjid boleh je nak mengepalai benda ini, tapi dalam keluarga kena ada seorang yang ditugaskan untuk merekodkan buku ledger besar keturunan kita. Bukan nak bangga kita ni keturunan Nabi ke keturunan raja. Bukan kita nak merentah pun. Bukan nak ganti raja pun tak. Nak tunjukkan anak cucu, mu kena berjaya. Sebab nenek moyangmu bukan orang sedek-sedek, bukan orang biasa. Orang hebat dulu. Orang besar raja, panglima raja, macam-macam. Orang alim, tok guru. Jadi bagi anak cucu megah. Ini nenek moyang aku orang berjaya. Begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang kita pada malam ni. Walaupun banyak yang nak diperkatakan, tapi saya kira sampai situ saja pesan-pesan yang boleh dibawakan. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi tahniah kepada Masjid Tebakang ini, yang sekarang ini semakin mencipta nama di peringkat nasional. Masjid ini, kami para penceramah pun memang dah meniti di bibir dah, kalangan penceramah, akan keharuman dan kemasyhuran Masjid Tebakang ini. Tahniah diucapkan. Walaupun masjid kita jauh di kampung, tapi penceramah di Kuala Lumpur pun kenal, kerana aktifnya masjid ini mengadakan program-program dan juga kesepakatan antara jemaahnya. Dan yang paling orang selalu sebut, masjid ini dia bukan sekadar nak mengajak jemaah dia masuk syurga. Sekampung nak ajak masuk syurga. Oh ni rare ni tuan-tuan, jarang dengar ni. Dia tak ambil untuk imam seorang masuk, sekampung ajak masuk syurga. Jadi kena masuk syurga silakan, tapi jaga jati diri kita. Jaga, kenal man ana, siapa aku. Kita adalah keturunan kita. Sekadar itu, sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan pada malam ini, berdoa ke hadrat ilahi untuk sama-sama kita berkongsi rasa dengan saudara-saudara kita di Palestin,
yang sedang diuji dengan serangan demi serangan daripada puak Israel. Moga-moga doa kita yang tidak sepertinya ini dapat meringankan beban yang mereka hadapi. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih zata bainahum wansur ala aduwika wa aduwihim. Ya Allah, ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, satukanlah hati-hati mereka, damaikanlah antara mereka, khususnya di kalangan negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengalahkan musuh kami dan musuhmu. Allahumma al'an kafratal ahli kitab alladhi yukadzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'uka. Allahumma khalifun baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuk. Ya Allah, laknatilah kaum kafir ahli kitab yang telah mendustakan para nabimu dan berperang dengan wali-walimu. Ya Allah, gagapkanlah ucapan mereka, pecah belahkanlah kekuatan mereka, timpakanlah seksamu pada mereka yang tidak mampu dicegah oleh mereka. Dengan berkat nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah, kami mohon pertolongan daripadamu. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma qawi azaimahum. Allahumma sabirhum ala musibatihim. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, tabahkanlah hati mereka, kuatkanlah keazaman mereka, berikanlah kesabaran pada mereka dalam menghadapi musibah. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin fi Palestin. Allahumma ultuf bihim warhamhum wa akhrijhim min dhikil wal hisar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami orang Islam yang lemah di Palestin. Ya Allah, sayangilah mereka, kesianlah pada mereka, keluarkanlah mereka dari kepungan yang sempit di Gaza ketika ini. Allahumma ashfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim, fa innahu la haula lahum wa la quwwata illa bika. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit dan luka di kalangan mereka. Ya Allah, tetaplah bersama mereka. Ya Allah, jauhkanlah musuh-musuh, kerana mereka tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.